Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan. Saya ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum kepada semua rakan-rakan Facebook dan juga follow page Nur Aminah Omar. Jadi hari ini hari Sabtu 3 hari bulan Oktober bermakna hari Sabtu yang pertama untuk bulan ini Sabtu yang pertama untuk bulan Oktober. Jadi untuk itu tuan dan puan, pagi ni saya sekali lagi insyaAllah kita bawa satu lagi topik, orang kata nugget talk, topik kecil dalam pengurusan bisnes dan juga hal-hal yang berkaitan dengan usahawan, tentang USP, yang mana biasa kita banyak sebut tentang unique selling proposition ataupun unique selling point, dan sebenarnya untuk bahagian ini kita bukannya nak jadi pakar untuk buat USP, tetapi lebih fokus kepada bagaimana kita nak mengaplikasikannya. Jadi aplikasi USP ini sebenarnya tuan dan puan bukan hanya untuk bisnes sahaja. Sebenarnya kalau kita buat personal brand atau kita pun buat brand positioning, sebenarnya aplikasi tu, teknik-teknik itu ataupun konsep tu ataupun kefahaman tu sebenarnya kita boleh gunakan, kefahaman yang sama kita boleh gunakan. Baik. Terima kasih. Cermai Bestari ni partner yang mana yang share ni Waalaikumsalam. Jadi hari ini, hari Sabtu ini, saya yakin pagi ini banyak aktiviti yang tuan dan puan dah rancang, dan juga mungkin ada yang menghadiri kelas, ada yang bersiap sedia untuk pergi ke seminar, ada yang orang kata yalah sibuk nak prepare hari ni mungkin sibuk dengan ahli keluarga. Okey, jadi kebiasaannya bila saya buat FB live ini di ruang pejabat di rumah ini, sebenarnya saya banyak kenakan dua jenis jaket, satu yang putih, satu yang biru. Nanti insyaAllah kalau ada jaket warna lain, saya pakai jaket warna lain. Okey, baik, untuk itu pagi ini saya akan ambil lagi masa sekitar 10 ke 15 minit begitu tentang USP. Sebenarnya kenapa kita perlu unique selling proposition untuk bisnes kita ataupun untuk diri kita kalau kita kata kita nak gunakan sebagai personal branding. Jadi sebenarnya semalam saya ada mesyuarat dengan kumpulan jurulatih dan organizer untuk Academy Women of Entrepreneurs, yang mana kita dah berjalan sebulan, ini masuk bulan yang kedua. Jadi antara perbincangan itu kita sebut bahawa pentingnya ada orang kata key person influencer dalam bisnes kita itu. Jadi key person ni kita tak boleh bergantung pada orang lain. Kadang-kadang kita kata mungkin kita ada bajet, kita boleh ambil orang lain menjadi duta, menjadi ambassador. Tapi kalau tuan dan puan perasan, zaman sekarang kebanyakannya adalah CEO syarikat sendiri ataupun salah seorang foundernya ataupun salah seorang pengarah yang dilantik itu sebenarnya berfungsi sebagai key person influencer. Jadi rata-rata semua ini kalau tuan dan puan lihat mereka sebenarnya menggunakan pendekatan membina unique selling proposition masing-masing. Alright, terima kasih Nizam dengan Haji sempat masuk Saya tahu dua-dua dah sibuk, dah buka dah Plaza Central tempat makan Plaza Central dah buka, jadi mungkin akan bertambah sibuk sikitlah jadual Baik. Jadi untuk itu kepada tuan dan puan rakan-rakan Facebook yang lain, kalau sempat masuk ni boleh join sekali kita punya live, tapi nanti kalau tak sempat boleh rebroadcast, tengok kemudian, tak ada masalah kerana saya akan tetapkan di sini, dan juga video yang sama sebenarnya akan disiarkan di channel YouTube juga. Baik, untuk itu terus kita masuk kenapa sebenarnya kita perlu ada USP ni, kenapa perlu ada. Pertama sekali mudah saja tuan dan puan, kita nak kita stand out from the competition. Ramai sangat, banyak sangat kat luar sana. Katalah kalau kita ini seorang penulis, ramai penulis di luar sana. Contoh, katalah kalau kita menjual, kalau kita ini seorang pengusaha restoran, banyak restoran kat luar sana. Katalah kalau kita seorang trainer ataupun business coach, ramai trainer dan business coach kat luar sana. Jadi USP ini sebenarnya membantu kita untuk stand out, dilihat berbeza, stand out daripada competition yang sedia ada. Yang kedua, bila kita ada USP, sebenarnya kita mencipta satu kekuatan meletakkan harga. No price competition. Kita ada satu kekuatan meletakkan harga. Bila kita ada USP, contohlah orang lain jual sebuah buku RM5, tapi kita boleh jual sampai RM20. Kita ada kuasa nak tetapkan harga tu kerana kita ada unique selling proposition tu tadi. Kita ni unik, jadi orang tak boleh nak argue, kenapa you mahal, kenapa yang ni murah, orang lain jual RM5 je, kenapa you jual sampai RM20, contoh. Ini saya beri contoh, tidaklah semestinya harga begitu tetapi dengan ada USP ni kita boleh mencipta satu kuasa untuk menentukan harga yang kita letak. Tak kira lah kita bisnes apa, kita servis ke, kita jual barang ke, kita jual produk, dia begitu. Kemudian
Satu lagi, bila kita ada USP, apa yang kita tawarkan tu lebih menarik, appealing to the customer, lebih menarik kepada pelanggan. Apa sebenarnya unique selling proposition kita itu yang menyebabkan pelanggan tertarik? Contohlah kata kedai pakaian. Kedai pakaian, ada brand A, B, C, butik E, butik A, butik C. Kenapa butik C tu kita lebih suka nak pergi ke sana? Dia mesti ada satu benda yang appealing, yang menarik untuk kita pergi ke sana. Sama lah tuan dan puan, kalau kita kata salesman, kita juru jual. Ramai aja orang jual mesin kuku contoh, orang jual kowe contoh. Tetapi kenapa orang nak pergi beli dekat A? Itu kita kata the benefit apa yang bagusnya tentang USP ni tadi. Seterusnya, bila kita ada USP yang betul dan yang bagus ni tadi, kita boleh bina customer loyalty, kesetiaan kepada customer. Kita betul lah cakap tuan dan puan, customer ni curang. Dia nampak je murah, dia pergi sana. Dia nampak aje macam promosi best, dia pergi tempat lain untuk dapatkan produk yang sama. Tetapi apabila kita ada USP, kita boleh cipta beberapa kumpulan atau peratus pelanggan yang loyal. Maksudnya dia akan beli juga dengan kita. Kalau kita ejen insurans ke, ejen takaful ke, kan ramai kat luar sana kan. Tapi apabila kita ada USP, mereka akan subscribe dengan kita juga. Sama untuk semua jenis bisnes sebenarnya, sama ada servis ke, produk ke, ataupun kedua-dua sekali. Dan yang terakhir sekali, bila kita ada USP ni, kepada USP ni sebenarnya kita akan diingati. Kita akan diingati, be memorable. Be memorable. Kita akan diingati oleh pelanggan-pelanggan kita. Okey, katalah kalau macam kita kata kita punya bisnes tu restoran atau kedai makan. Kita sebenarnya boleh belajar daripada bisnes yang dah ada kat luar sana. Kalau kita pergi mana-mana restoran, kedai makan, ataupun kita kata kita pergi food court ke mana-mana, apa yang menyebabkan kita suka nak pergi situ selain daripada convenience, dari faktor-faktor lain. Maksudnya selain daripada convenience, selain daripada dekat dengan tempat kita, macam mana kita nak buat supaya orang suka datang kat tempat kita atau pilih kita. Kita boleh study dengan brand-brand ataupun cara pengurusan yang ada di luar sana. Kita kena study. Sebab dah ada dah. Jadi kita study. Kita bukannya provide satu benda yang baru. Jadi apabila kita study ataupun kita lihat contoh bagaimana kita kata bagaimana kita nak buat orang datang tu pilih kat kita. Katalah kita ambil contoh kedai sukan, kedai peralatan sukan, kedai pakaian sukan Al-Ihsan. Sebenarnya banyak lagi, ada Decathlon, ada macam-macam. Tapi kalau kita tengok apa yang menyebabkan kita nak pergi Al-Ihsan berbanding Decathlon, ataupun mengapa kita nak pergi Decathlon berbanding dengan Al-Ihsan contoh. Kalau kita study macam itu, maksudnya USP yang kita bina tu adalah sesuai untuk customer segment yang kita ada tu tadi. Siapa sebenarnya yang kita sasarkan. Jadi benda ni akan melalui satu proses lah. Satu proses. Jadi kalau kita kata macam mana kita nak susun tu memang kena fikir, kena duduk dan ada satu brainstorm. Tetapi mengapa kita perlu USP? Saya dah kongsi tadi ada 5 perkara bagaimana USP ni membantu bisnes kita. Jadi pertama sekali, bila kita nak create USP ni, kita kena tahu siapa pelanggan kita. Siapa pelanggan kita? Macam Decathlon, dia ada target customer segment dia. Al-Ihsan, dia ada target customer segment dia. Jadi tuan-tuan boleh tengok, ada lagi beberapa brand-brand lain kan. Orang kata yang pasaraya ataupun kedai atau pusat yang menjual orang kata alat sukan contoh. Ada lagi yang lain-lain. Cuba tuan tengok. Kalau tuan study itu, sebenarnya yang pertama sekali, they know their customer. Jadi kita sendiri, we must know our customer. Contohlah, kalau kita syarikat yang provide training, kalau kita adalah business coach, kalau kita business advisor, samalah. Kita kena tahu siapa customer kita. Kalau customer kita itu adalah B2B, iaitu agensi kerajaan, maka USP kita berbeza. Kalau kita punya segmen customer kita tu adalah syarikat-syarikat SME, USP kita berbeza. Jadi itu yang kita kata, kita pertama sekali kita kenal customer kita tu. Jadi yang kedua, apabila kita develop satu produk ataupun satu servis, kita disarankan untuk ada elemen surprise and delight. Maksudnya ada satu elemen yang orang kata menyeronokkan lah, senang ceritanya, exciting. The element must be exciting enough for your customer tu tadi. Jadi kena ada, kita fikirkan apa yang kita nak masukkan supaya dia jadi lebih menarik, lebih excited, supaya ada orang kata elemen-elemen yang menyebabkan dia datang kat kita, walaupun kat luar tu ada banyak. Ada banyak yang lain. Kemudian seterusnya kita cuba adakan, yang kita adakan apa orang kata produk atau servis tu yang berbentuk berbeza.
Berbeza, dia tak sama. Katalah contoh kata macam baru-baru ni kan kita kata okey semua orang ada banyak butik pakaian wanita contoh. Tiba-tiba ada satu ni brand ni dia kata baju tak payah gosok. Dia lain. Sebenarnya ada je banyak yang kat luar sana, ada yang kita boleh tak payah gosok. Tapi bila dia highlightkan USP dia tu menjadikan dia nampak berbeza, be different. Kedai baju wanita banyak, fashion banyak, yang cantik-cantik banyak. Tapi tiba-tiba satu brand ni keluar dia kata baju tak payah gosok. Dan target dia adalah wanita. Wanita yang sibuk, tak kira lah kerja ke tak kerja, asalkan sibuk, nakkan masa yang lebih untuk diri sendiri dan keluarga, nakkan orang kata peace of mind ataupun orang yang banyak travel senang. Jadi itu dia letakkan USP dia tu nampak sangat dia tu berbeza, be different. Kemudian kita boleh juga fikirkan antara perkara ni apabila kita kata kita sediakan sesuatu yang nampak personal. Nampak ada satu personality. Jadi bisnes atau produk kita tu ada satu karakter, ada satu personality dalam tu. Jadi macam kita kata apa ciri-ciri individu, apakah ciri-ciri seorang wanita yang saya cari untuk dijadikan pasangan contoh, apakah ciri-ciri seorang lelaki yang saya nak pilih untuk jadi pasangan contoh. Jadi pelanggan kita pun akan lihat apakah ciri-ciri barang dan produk yang akan saya pilih. Dia macam tu. Apakah ciri-ciri servis ataupun orang kata barangan yang saya perlukan di dapur rumah saya yang saya akan pilih contoh. Jadi ada perkara-perkara yang kita masukkan elemen ataupun kriteria ataupun personality dalam produk dan servis kita tu. Jadi kita kena create yang tu. Apa personality dia tu? Kita bayang produk atau servis kita tu macam satu apa orang kata manusia pula. Macam satu benda tu, apa ciri-ciri dia? Adakah yelah kalau makanan kita kata okeylah ciri-ciri dia sedap. Betul lah tu. Sebab kalau nak makan mesti nak sedap. Kalau tak sedap saya tak nak makan dan bayar contoh. Jadi kita perlukan ciri-ciri yang lebih kuat. Yang lebih kuat. Contoh macam sekarang kita kata kita nak cari pekerja. Saya nak yang mesti ada degree. Ramai yang ada degree. Dah semua ada degree. Macam mana? Okey, kita tambah lagi kriteria. Okey, selain daripada degree dia ada pengalaman. Okey, pengalaman. Pengalaman pun banyak. Dah pengalaman yang macam mana? Jadi kita perincikan lagi. Jadi apabila produk atau servis kita itu ada satu karakter, ada satu personality, maksudnya we make our product or services to be personal. Dan yang ini kita dah tahu apa yang kita nak letak sebab kita dah pertama tadi kita dah tahu siapa customer segment kita. Alright. Okey, yang terakhir sekali barulah antara perkara yang kita boleh buat apabila kita nak create USP ni adalah apabila kita tap into a tribe. Maksudnya kita cuba kita masuk dalam satu jenis segmen kumpulan customer tu tadi. Contoh macam saya sebut tadi, macam baju tak payah gosok tu, sebenarnya dia tap into a tribe where busy women flock together. Busy woman ni, dia busy ni maksudnya contoh dia ada anak sampai 10 nak jaga. Dia busy lah walaupun dia tak kerja. Contoh dia ni adalah apa orang cakap pekerja bekerja sebagai eksekutif jualan yang terpaksa pergi daripada satu kawasan promosi kepada satu kawasan promosi yang lain. Perlu bergerak dari satu expo ke expo yang lain. Jadi dia busy. Jadi kalau dia kata woman clothing line ni tadi, pakaian wanita, dia dah tap kepada satu tribe di mana dia describe tribe itu sebagai wanita sibuk, busy woman. Jadi kita boleh cuba juga begitu. Sebagai contoh kita kata kita nak tap satu tribe di mana usahawan usahawan yang beroperasi dengan lesen enterprise. Jadi kita dah tap satu tribe kategori customer yang kita nak target tu tadi. Jadi kita kata USP ni apa USP ni macam mana sebenarnya yang saya bawa perbincangan pagi ni untuk memudahkan kepada kita, kepada tuan dan puan semua, rakan-rakan Facebook, untuk ada satu kefahaman. Kita tak perlu jadi orang kata nak jadi pakar kita kena pakar lah nak tetapkan USP. Kita tak perlu tunggu jadi pakar. Maksudnya kita nak apply terus dalam bisnes kita. Jadi mana-mana perkara ataupun maklumat dan elemen yang kita nampak, kita terus build in. Kita buat. Kerana apabila kita buat, kita nampak kesan, kita review, kita baiki. Kita buat, nampak kesan, kita review, kita baiki. Kita tak boleh nak tunggu dia complete, dia cantik, dia elok baru kita nak start, tak boleh. Memang kena macam itu. Jadi berevolusi, berinovasi adalah antara proses yang ada apabila kita kata kita nak mencipta USP tadi. Baik.
Saya dah kongsikan 5 perkara yang membantu apabila kita ada USP. Saya recap sikit. Yang pertama, kita kata kita stand out. Kita stand out daripada competition. Yang kedua, kita kata kita ada power to put the price. Kita ada kuasa nak letakkan harga. Kemudian seterusnya kita kata produk atau servis kita tu lebih menarik pada mata pelanggan. Seterusnya kita kata kita dapat build customer yang loyal, maksudnya customer yang setia. Dan kemudian kita kata brand atau servis kita tu diingati oleh pelanggan. Ini antara kelebihan mengapa kita perlu ada USP. Dan seterusnya, pertama apabila kita nak create USP, kita kata pertama sekali kita kena kenal customer kita, know our customer. Kemudian kita kata kita highlight kan apa yang perbezaan kita yang utama tu tadi. Yang ketiga, kita masukkan ada elemen excitement ataupun keseronokan, surprise tu tadi dalam produk atau servis kita. Yang keempat, kita cipta personality untuk produk atau servis kita tu tadi. Yang terakhir sekali, kita kata kita cuba kita masuk kita tap kepada satu kumpulan ataupun satu tribe untuk kita cipta USP untuk produk dan servis kita. Baik, jadi untuk itu pagi ni kerana sepatutnya kita kata kita FB Live ni sepatutnya santai-santai kan, tapi oleh kerana saya pun jadual hari ini pun sebenarnya penuh. Pagi saya ada perjumpaan dengan Toastmasters Club, yang perjumpaan sebulan sekali pada Sabtu yang pertama. Ini Toastmasters Club Kajang. Jadi saya pun ada banyak perkara yang saya belajar daripada club member, alhamdulillah. Jadi pada masa yang sama kita pun belajar daripada orang lain dan kita pun kongsi apa yang kita ada dengan orang lain. Jadi kemudian petang ni kita ada perjumpaan di Bangi. Jadi untuk tuan dan puan rakan-rakan Facebook, saya ucapkan selamat maju jaya, selamat menjalani hari Sabtu ni, dan kita sama-sama jaga SOP dan kita doakan yang baik-baik untuk kesemua urusan rakan-rakan kita, tak kisahlah ahli keluarga kita yang dekat atau jauh, rakan bisnes kita yang kita kenal atau tidak, ataupun sesiapa sahaja dalam komuniti dan kalangan grup-grup yang kita sertai. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih. Laju sikit sebab nak habiskan 15 minit sebab lepas ni nak buat kerja lain. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya sekali lagi signing off untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya nanti. Assalamualaikum.